Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya amat kasihi Sahib Fadilah Ustaz Nur Azman yang sentiasa sibuk, Adam sibuk pada mufti lagi dia. Seterusnya yang saya kasihi pengurusi surau Barisan Jawatan Kuasanya, tanpa Sahabat Fadilah imam-imam tutup ini, tanpa wakil daripada masjid yang saya kasihi sekalian, rakan-rakan muslimin muslimat, para ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, saya merasa teruja dapat hadir dalam majlis ini, dan saya mohon maaf lewat sikit. Sebabnya selepas daripada di Pejabat Napali dapat satu call Datuk Mr. Os mati. Mr. Os mati. Kata Kak Man dia di hospital Selayang tu, kalau nak kat rumah dia pun apa. Saya kata tak apa, saya pergi sekejap, ada macam mana pun saya pergi. Jadi kita pergilah. Semua kanser tuan-tuan, meninggal dunia. Pukul 3 saya sampai kat Kupah lebih sikit. Kupah pada tu 2 balik pula cing hari Jumaat. Tuan-tuan tahulah macam mana. Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah untuk rohnya dan juga kepada kita, keluarga kita yang meninggal dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat berhimpun, dan insya-Allah tajuk yang saya pilih adalah Baiti Jannati, rumahku syurga. Saat kita tengok ramai di kalangan kita sedang mencari rentak sebuah kehidupan dalam keadaan memburu kebahagiaan, tapi yang datangnya adalah kesuraman, kemurungan, stres yang melampau. Akhirnya tak tahu macam mana perasaan hati, penuh dengan bengka, tak puas. Ini yang berlaku dalam suasana situasi yang ada pada hari ini, sehingga formula keluarga bahagia lebih tepat hanyalah bercakap sahaja. Kita boleh tulis depan rumah kita, inilah keluarga bahagia. Nak molek lagi, inilah rumah bahagia. Cuma jangan tulis inilah hospital bahagia. Dan tu jangan. Kita akan kata macam tu, tuan-tuan. Dan kita cuba tengok titik kebahagiaan tu tak temu. Dan istilah kita pula berbulan madu. Maknanya sebulan je madu, hak lain tak ada madu lah. Itulah realiti. Jadi akhirnya kita tengok statistik, kita tengok peristiwa yang berlaku sekeliling kita, rumah tangga begitu rapuh, rumah tangga begitu goyah. Berapa ramai yang menuju ke arah keruntuhan institusi kekeluargaan. Dalam sebulan 2 baru ni datang seorang perempuan ke pejabat saya. Beliau merupakan orang yang doktor itulah di satu universiti di Malaysia.
nak jadikan saya referen dalam soal-soal selidik. Macam ni memang banyak tuan-tuan. Purata hampir setiap minggu yang buat master, buat PhD datang purata daripada universiti-universiti, memang banyak sangat. Jadi salah soalannya dia, bila dia datang duduk, saya tanya hajat apa, dia jawab. Satu jawapan yang kadang-kadang kita terlupa nak fikir. Katanya, saya ni duk tengok satu, ramai sangat orang buat kajian statistik perceraian, sebab-sebab perceraian, faktor perceraian, faktor keruntuhan rumah tangga, implikasi perceraian. Semua orang buat kajian dan statistik mengikut negeri, mengikut bangsa, mengikut taraf kehidupan masing-masing, banyak sangat. Tapi itu, saya terfikir dengan satu soalan yang bersifat mengakasi. Mengakasi ini maknanya menterbalikkan daripada isu itu, iaitu macam mana keutuhan sebuah keluarga bahagia zaman itu. Bukan jauh sangat, kadang-kadang zaman atuk kita je, zaman yang kita je. Zaman tu gaji dia bukan 5,000 sebulan, 500 pun tak apa. Setengah tu 100 setengah, setengah tu 40 riyal, setengah tu tak ada gaji. Yalah, pokoknya banyak benda pun ada. Apa lagi? Ayam pun ada 46 ekor, kambing pun ada juga, ikan kili pun dah dapat, macam-macam. Tapi nak ceritanya, soalnya tu, kenapa mereka bahagia sedangkan kita ni buruk? Nak kata rezeki, duit kita lagi banyak, seolah-olah lah mana gajinya, ghaliknya. Ada orang zaman dulu kaya-kaya sungguh. Tapi nak ceritanya, kemudahan semua sekali, dulu lebih hebat. Dari sekarang lebih hebat, tapi dulu lebih butuh rumah tangga berbanding sekarang. Apa cara nak jawab masalah? Saya pun termenung sekejap. Saya kata soalan ni bagus. Kita terlupa nak buat kajian. Saya ni jenis orang sibuk, kata ni ada ramai lagi orang nak mari duduk tunggu tu nak bincang. Saya akan jawab seringkas mungkin jawapan tersebut. Jadi kita cuba tekuni. Saya katakan bahawa bahagia ni kita tak temu takrifan bahagia, sehingga menyangkakan kita dengan satu sangkaan tapi rupanya salah. Contohlah, kita duduk di tangga surga ni, sudah mayat, tiba-tiba masuk sebuah kereta besar BMW, the latest, ataupun kereta yang harga 200,000 ke atas, 300,000, 400,000, turun, naik peti surau. Kita tengok ada seorang lelaki, seorang perempuan. Kita tengok dia keluar daripada kereta nak sembahyang. Bahagia itu. Sebab kita nampak kereta. Jadi di situ bahagia tu pada kereta. Kita pergi berjalan, kita tengok rumah besar, bahagia. Kita tengok, sekalipun dia tak ada hutang, bukan ada hutang banyak, dia tak ada hutang ni, menyangkakan bahagia. Seorang buat satu tamsilan. Kerana apa? Kerana menyangkakan orang lain bahagia, dia tak bahagia. Akhirnya bahagia tak ada kat dia. Seorang kaya dengan kereta yang hebat, dengan bini yang slim, comel dulu, duduk pula Sling River,
Muslim. Anak pula seorang, rambut pula blond, naik pula kereta. Tok lelaki ni ajaklah bini ni balik kampung dia. Di mana? Di Kedah, jauh. Contoh, bila balik di Kedah, sampai di Kedah ni dia masuk ke satu batang parit tali air yang jalan lah, kiri kanan padang sawah padi hijau, bawa seluruh itu. Nun jauh di situ ada sebuah rumah yang biasa sahaja, rumah kayu, usang dan lusuh seadanya. Adalah bawah rumah tu 15 ekor ayam, itik serati. Kemudian ada pula 2-3 orang anak dia duduk berlari tepi rumah. Si bapa duduk di atas satu pansal depan rumah. Si bini bawalah makanan sikit, duduk congok. Maka di situ hak kaya ni, dia tengok satu pemandangan yang jauh. Dia kata bahagianya rumah orang tu. Dah anak ramai, anak aku sikit je. Sebab nak jaga tubuh. Dah lah tengok boleh makan ikan perkasar, ikan puyuh, ikan kering sedap. Aku ingat masa kecil bini aku tak boleh masak ni, hanyalah bau lah. Dia nak ikan salmon, ayam lagi. No, pelik-pelik semua. Jadi kita orang suka makan ikan jenis tu, susah. Jadi apa yang dia kata, kita tengok orang yang duduk dalam kereta besar tu, dia tengok kampung ni, orang ni dia rasa bahagia sebab hidup berdasarkan alam. Seronok hidup, dapat udara segar, tengok. Yang si laki hak miskin duduk ni tengok kereta besar, wow, hebatnya. Dah lah anak dia sikit, anak aku pula pas orang. Bini aku pula jenis gemuknya, jenis ninya, jenis ni. Tengok dia tu, tengok keretanya besar, hebat. Yang ni duk puji hak nu rasa bahagia. Yang hak sana tu dalam kereta dengan ekor pun, luar je ekor, dalam panas je. Duk puji hak ni. Kat mana bahagia tuan-tuan? Dulu tak dapat. Hak nu pun tak dapat, hak ni pun tak dapat. Susah. Jadi ini yang berlaku sekarang. Kita tercari-cari kat mana ya bahagia, tak temu. Akhir sekali saya masuk hospital bahagia. Ini saya cerita benar, saya bukan bohong, saya cerita benar. Atas kapasiti sebagai mufti, setahun lepas rasa ataupun 2 tahun lepas, saya pergi ceramah di Perak. Keluar ke exit Tanjung Rambutan, saya tanya driver tu, saya kata sini dekat dari hospital Tanjung Rambutan. Oh, dekat sangat tadi. Saya pun telefon ke kawan saya pejabat mufti Perak. Saya kata tolong saya nak pergi ziarah sekarang. Saya pergi ziarah. Pergi ziarah, rekas cerita lah, pergi ziarah. Pejabat mufti pun ramai ingin saya. Saya bincang dengan pengarah hospital tu. Pengarah kata, Datuk lah mufti pertama yang melawat hospital Tanjung Rambutan. Bahagia saja. Umur masa tu 103, sekarang 104 tahun. Ada sama penjajah lagi buat dah hospital tu. Dan hospital tu tak ada orang nak take over, nak ambil alih. Dia kekal macam tu. Main orang gila nak main. Baru ada. Tuan-tuan, saya pun tanya dia, apa macam mana orang gila, macam mana. Kemudian saya nak tengok orang gila ganas, saya nak tengok orang gila Slumberland, nak tengok orang gila perempuan, nak tengok orang gila penjenayah. Dia tunjuk semua. Dia bawa setepal. Orang gila ganas ni tengok kita, mata tu lawan, berlari nak pergi. Kata lain macam ni. Tengok.
Ada seorang gila tu duduk depan tu baca wujud kita maka muka apa tu tak ada. Ingat separuh bulu. Maknanya kalau dalam ni dah ingat berat pada orang gila. Main. Saya cakap nampak ketawa suka betul, tapi realitinya saya tak faham. Itu dah ceritanya. Tuan-tuan, jadi bila kita tengok, kadang-kadang kita nampak mereka boleh suka, mereka boleh ketawa, mereka boleh macam kita, ketawa kita buat-buat. Masa tu lepas tu dah ya. Tak jadi. Di situlah kita timbul macam mana nak cari bahagia. Teman-teman kita. Dalilnya kalau tuan-tuan pergi jalan, naik kereta, berhenti kat traffic light, paling kawan sebelah kereta tu semuanya masang. Duduk dalam kereta tu. Tak ada hak senyum-senyum. Tak ada. Tengok macam-macam masalah, macam-macam mikir. Jadi bahagia kita tak temu cari kat mana satu. Okay. Jadi saya pun jawab. Pertama sekali, sekarang ni kita tahu apa makna bahagia. Orang ni kata orang ni bahagia, orang ni kata orang bahagia, seolah-olah bahagia tak singgah dalam hidup dia. Bahagia ini adalah ketenangan hati dengan keredaan kepada Tuhan dan Allah meredainya. Bahagia ni adalah ketenangan hati dengan keredaan kepada Allah dan Allah meredainya. Ini baru bahagia. Hati tenang. Susah setara mana pun, kalau hati tenang, bahagia. Dia redha kepada Allah dan Allah redha pada dia. Ini puncak. Kata Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha babullahil azam. Redha ini pintu Allah yang terhati. Jadi punca bahagia sebab hati kita tenang dan kita redha. Bila redha ni tak mesti banyak. Banyak pun kalau tak redha, tak bahagia, tak cukup. Ada tak tuan-tuan tengok orang tak berapa kaya selalu boleh sedekah? Ada tak tuan-tuan tengok orang kaya nak 5 riyal pun payah nak sedekah? Ramai sah. Ramai. Kenapa? Sebab hak kaya tu, pandangan kita kaya, tapi sebenarnya dia kata tak cukup ni. Tapi hak boleh sedekah ni, walaupun dia tak berapa kaya, dia rasa okey, tak apa, alhamdulillah, aku redha. Satu hari, seorang putera khalifah namanya Ali, zaman kerajaan Abbas. Bapa dia khalifah. Jadi dia ni boleh keluar rumah, keluar istana, tengok pekerja abah dia yang ramai daripada pagi sampai petang. Dia tengok ramai. Satu hari dia terperasan seorang lelaki yang bekerja. Tak tua sangat, tak muda sangat. Maknanya baya sudah kahwin dah kira-kiranya. Dia berhati. Lelaki ni masa orang kerja dia kerja, masa orang berehat dia kerja, masa orang makan dia kerja, masa orang semayang baru dia semayang. Dia masuk kerja. Orang makan dia kerja, orang berehat dia kerja, orang minum dia kerja, orang semayang baru dia semayang. Jadi putera ni kata, ni kenapa ni kerja? Tak apa, saya begitu. Saya nak cari duit untuk anak-anak saya, untuk isteri saya. Bila hasil banyak, dapat banyak, bayaran pun banyak. Dan tak cukup ke? Cukup, alhamdulillah. Cukup, alhamdulillah. Kenapa awak kerja bersungguh? Sebab saya, bila saya dapat ni tuan tu, saya bawa duit saya pulang. Masa saya pulang, saya akan beli barang-barang basah ataupun ini,
saya bawa balik. Bila saya bawa balik sampai di rumah, saya makan dengan anak-anak saya. Maka putera raja ni, awak rasa macam mana? Cukup tak? Cukup. Dan saya merasa bahagia. Bila dengar kalimah hujung, saya merasa bahagia, kawan ni terkejut. Kerja dalam teruk, kerja dalam sungguh, dapatan tak seberapa. Nisbah pada hak ni lah, pada hak putera ni. Tapi dia rasa bahagia. Jadi putera ni satu hari dia menyambung. Selepas daripada orang ni dapat gaji dan orang lain dapat gaji, dia follow orang ni jauh. Dia tengok dan benar, orang ini cakap benar. Sampai di satu kedai atau pekan, dia pergi beli barang. Sudah dia beli barang, dia bawa balik. Sampai saja dekat dengan rumah dia tu, anak dia berlari. Abah. Isterinya keluar dan dia pun ambil barang. Terus dia main dengan anak dia. Dalam beberapa ketika isteri dia pun hidang makanan. Mereka makan, mereka bergurau, mereka bersama, mereka sembahyang. Sebuah kebahagiaan terselah di celah-celah sebuah kemiskinan, tapi rasa bahagia. Maka putera ni ambil duit banyak daripada keluarga dia, dia lah, minta izin dengan bapa dia. Dia terus musafir, dia menyamar jadi rakyat biasa. Dia pergi ke sebuah kampung yang jauh. Kemudian dia beli sebuah sebidang tanah yang luas. Dia bina sebuah rumah seadanya. Dia beli alat-alat dan makanan ataupun haiwan sikit. Kemudian dia kahwin dengan seorang perempuan biasa. Kemudian beberapa tahun kemudian orang lihat dia cukup bahagia. Ketika dia berada di satu kedudukan yang besar, empire dunia pada masa itu Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah. Tapi bila dia temu, dia rasa sebagai tengok, kan pelik. Jadi itulah realiti kita nak sebut perkara ni suka. Baik, apa yang kita nak? Nombor satu, pertama sekali tuan-tuan, dalam bab untuk nak meraih kebahagiaan ini, perkara pertama, pilihlah pasangan yang baik. Nabi ajar, Ustaz dah saya kahwin lama dah, sila namanya. Sila dah ada apa, Becky je lah. Kau jenis Becky. Kita kau sampai lalu. Ni cerita maknanya kalau kita pesan ke anak cucu kita pesan kepada sahabat kita, pilihlah pasangan yang baik. Kita kalau kita dapat pasangan yang baik itu, ada orang tu dia dapat isterinya yang baik, untuk ada orang tu dia dapat suaminya yang baik, lagi untuk. Saya kisahkan ada orang tu dapat isteri yang baik. Dua kisah. Kisah benar dalam buku, dalam sejarah. Kisah yang pertama, ni cerita Arab semualah, cerita Melayu saya tak berapa, tak baca sangat cerita Melayu ni. Dia celah kehidupan ke apa ke, cerita tu tak, ni cerita. Kisah pertama ni isteri yang baik. Kisah yang pertama, seorang lelaki nak pinang seorang perempuan. Bila nak pinang, bertemulah dengan bakal isterinya. Isterinya tanya satu soalan, berapa juzuk dah hafaz Quran? Leza soalan tu bini tanya pada lelaki ni. Kita zaman dulu orang Melayu, khatam tak lagi Quran, khatam je. Dia dah ni hafal. Kawan ni jadi bijak. Sebab itu kena ajar anak lelaki, kena pandai jawab. Jangan tak pandai. Teknik dan taktik jawab tu kena bijak. Si lelaki ni jawab, maaf,
saya tidaklah hafaz Quran, tapi saya nak jadi suami yang baik kepada anak. Cara jawapan tu orang pun terkejut dah. Tengok, kawan ni pun tanya pula pada perempuan, dah awak berapa juzuk pula apa? Maka isteri ni pun jawab, saya hafaz juzuk amma yatasaalu. Okey. Akhirnya kahwin. Sebelum kahwin, si isteri ni kata, kalau boleh tolong ajarkan saya Quran. Itu syarat yang saya nak. Maknanya dia tak katalah mas kahwin 15,000, 20,000. Dia tak katalah macam tu. Dia hanya kata macam tu. Akhirnya kahwin. Rekah cerita, sudah kahwin, isteri ni bawa Quran, suruh suami baca. Nak baca. Suami ni gagak. Ini dah aja tengok Quran. Hara rumah tangga. Tapi berminat. Jadi isteri pun bacalah sama. Tengok isteri boleh sikit baca, suami kata gitu, awak bacalah, ajar saya pula. Dulu baca. Dalam masa sekejap, kerana rajin kedua-dua ikhlas, dengan izin Allah, si suami ni bukan boleh baca Quran, bukan kenal Quran, tapi hafaz seluruh Al-Quran. Ialah bukan 2 hari lah, maknanya setahun ke 2 tahun ke. Bila dah tamat ni, si isteri pun katakan suami, kalau kita dah tamat Quran ni lah, macam mana kalau kita buat baca hadis pula, bagus juga apa-apa hadis. Okey. Jadi suami ni ada satu keyakinan diri. Dia pergi rumah bini dia ni, rumah tok tua, jadi semangat lah. Cakap dengan tok tua, terima kasih banyak bawah, alhamdulillah kita hidup bahagia sekarang. Kita seronok, kita telah hafaz Quran. Mertua ni senyum. Kenapa bos senyum? Tak nak tahu. Akhir sekali dia tanya, apa jawab? Bini hang ni sebelum kahwin dengan hang, sebenarnya dia hafaz dalam Quran rutin. Dan dia kata, kenapa baru surah apa ni, amma yatasaalu saja, surah Naba ataupun juzuk ni. Dia kata dia hafaz juzuk Naba ataupun surah amma yatasaalu, surah Naba ni. Dia kata tu dia tak nafi, dia hafaz surah lain. Nak jaga air muka suami, yang kata bagus dari tak ada apa pula. Tengok bahagia tak macam tu, tengok. Akhirnya cerita yang kedua, seorang kanak-kanak kecil pergi dekat tok guru ngaji nak menghafal Quran. Ni orang Mesir nak menghafal Quran. Lalu tok guru tanya, siapa suruh hang datang sini, awak datang? Kata dia, mak saya suruh. Okeylah, dah kena baca. Baca bismillah, baca. Baca Fatihah, baca. Wadduha, baca. An-Naba, Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman boleh, Baqarah boleh, Yusuf boleh. Dah boleh semua ni. Saya ngapa semua dah tu. La ilaha illallah. Dah ngapa nak ayat ngapa sini? Nak betul je. Tak laki. Esok bapak ni. Esok bapak dia pun datang ni. Bapak ni cara datang pakai yang seluar jingku, rambut pojeng, sikap belakang. Oh, gaya tu. Gaya rockers bapak ni. Jadi cikgu Quran ni jadi pening kepala. Betul tu, yang benar. Bapak kontradik habis dengan siapa bapak?
Tu guru saya lah bapak dia. Tengok atas bawah. Memang tu guru tak percaya. Saya tak mau jadi orang yang hipokrit. Saya hebat pula. Tu guru tengok saya, ginilah saya. Tu guru jangan heran, saya ada anak-anak yang lain. Semua anak-anak saya macam dia, hafal semua Quran. On the way nak tamat atau sudah tamat. Sebabnya bukan saya tu aku tengok macam ni lah. Tapi isteri saya yang pandai mengajar anak saya. Caranya dia suruh anak dia hafal. Siapa dia hak paling banyak ingat, hak tu akan dia beri hadiah. Esok nak masak apa? Kawan ni kata nasi lemak, hak ni kata ish, hak ni kata mi kuitiau apa. Maka mak akan putus hak mana hafal Quran banyak, hak tu dia ikut. Cuti sekolah ni nak pergi mana? Pulau Tiaman, Pulau Langkawi, Pulau Tenggu, pulau macam-macam pula. Hak mana hafal Quran, hak tu lah dia ikut. Jadi anak ni munafasah lumba. Itu kerana isteri yang baik. Kalau suami yang baik, memang banyaklah kisah. Dan itulah yang sebenarnya sebab dia ketua keluarga. Itu saya tak payah cerita sebab kisah yang amat banyak kalau saya kisahkan. Jadi nombor 1, dalam perletakan berkenaan perkahwinan adalah memilih pasangan. Bukan orang lelaki je pilih, dan bukan orang perempuan tak boleh pilih. Dua-dua kena pilih. Sebab ini hak. Kehakan kerana tidak memilih membawa kepada petaka. Banyak yang jadi tak nak berapa itu, mengadu macam-macam. Itu masalah. Nombor 2, bila mana berkahwin, starting nak kahwin, cuba ikut seberapa banyak sunnah Nabi. Antaranya jangan tunang lama. Ada orang tunang 15 tahun, lepas tu nikah 4 bulan cerai. Letih. Tunang ni kata ulama Syarawi, kalau panjang sangat tu tanda tak apa nak jadi dah. Orang tunang sebulan je ataupun kurang lagi sepatutnya. Yalah kalau kebetulan ada masalah 2-3 bulan tu okey lagi. Ni 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun setengah tak bersedia. Bila bersedia? Tanya di sini, siapa dia bersedia mati? Patut kacau kamu pun tak bersedia. Nak cerita bab bersedia ni. Okey. Jadi ikut. Begitu juga kita tengok memudahkan. Berapa ramai orang bila memayarkan terpaksa berhutang, bergolak gadai, pinjam meminjam. Anak pak dah tak lepas lagi bayar hutang. Saya pergi kat AKPK. Ini satu bab berkenaan dengan menguruskan hutang. Cukup baik, pergilah. Kaunseling percuma. Saya pergi tu bukan saya ada masalah. Mereka ada masalah, jadi saya tukar ceramah. Mana bincang lah, dia banyak hubung ini. AKPK. Satu cerita tu dia kata, menikah, Datuk, orang tu menikah, lepas menikah cerai. Lepas cerai tu dua-dua tak lepas lagi bayar hutang. Hak bukan lagi nikah tu. Macam ni ke kerja tu? Masalah membebankan. Cari mudah, hati akan jadi tenang, jiwa akan jadi tenang. Dia tidak akan jadi isu, dia akan jadi okey. Bahkan dia akan appreciate habis-habis kepada pasangannya dan kepada keluarga pasangannya kerana memudahkan, menyenangkan, suka. Itu. Kita ikut lagi sunnah bila berkahwin. Kita tengok, kita buat seadanya. Nabi kata aulim walau bisyah. Apa makna? Berwalimahlah, berjamulah orang walaupun hanya seekor kambing.
Kita faham kita bila walaupun seekor kambing, maknanya itu kita faham secara banyak. Maknanya kalau boleh paling kurang pun seekor kambing, dan kalau boleh 14 ekor kerbau. Tak kena macam tu. Jadi beratlah. Berat. Bila berat yang ini jadi hak ni masalah, hak ni masalah. Cuma kita tengok Nabi kata tu, kita faham balik, kita kata maknanya sekadar mampu. Sekadar mampu tu bukan makna mampu gaji kita 5,000, maknanya kita boleh buat 3 ekor kerbau. Dah. Lepas kahwin, hak ni nak, hak ni nak, hak ni. Letih tuan-tuan. Macam mana keadaan? Jadi kalau pemudahkan, mudah. Di situ kita nampak barakah. Ada pula anak-anak yatim jeput, orang-orang fakir miskin yang jarang temu kuah gula. Nanti kita defisit lah ustaz, banyak gula. Dan lagi nega masa kahwin. Payah. Sebab nawai ya, niat-niat yang tersembunyi itu ada buah macam tu. Tak boleh gitu. Sebab niat nak jamu-jamu. Soal orang nak bagi, nak ambil, buat lolok tak mau ambil, kemudian ambil cukup anda lah, taktik masing-masing. Tapi ceritanya sepatutnya macam tu. Kemudian kita tengok bila berkahwin, kadang-kadang kita terlupa pasangan masa nak menikah tu, kadang-kadang dia tak ada air semaya. Ini masalah. Patutnya kita ambil air semaya ngadak dalam masjid. Dah kadang-kadang dah nak ambil air semaya apa, duk make up jaga dah 4 jam 4 tu. Jadi duk tahan. Mana boleh tahan ustaz. Itu pasal lebih sangat tu. Tuan-tuan, kita tengok bila mana akad nikah, sudah akad nikah tu apa yang dia buat. Ada orang tu nampak ye. Contohlah tu kan. Kadang-kadang alhamdulillah susah. Sekali dia takut 8 kali. Contoh. Tapi jarang orang angkat tangan, kemudian pergi ke isteri dia, letakkan tangan pada kepala tubuh isterinya dan membaca, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairan ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Jangan diterima. Begitu juga kita sembahyang. Sembahyang maknanya mengasaskan rumah tangga, startingnya sembahyang. Kan cuma. Kemudian kita jemput dalam ramai-ramai orang hari ni, kalau boleh orang baik, orang soleh, orang alim. Sebab orang baik, orang soleh, orang alim, bila dia pergi majlis kita, dia baca doa tak macam orang jahil bukit. Orang lain dia baca doa apa? Selamat pengantin baru, selamat pengantin baru. Maknanya pengantin baru tu 2 hari je, lepas tu tak selamat dah. Itu jadi huru-hara. Tapi orang yang baik ini, dia faham ikut apa yang Nabi ajar. Baca barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tengok, dia beri pada kita apa? Berkat. Berkat bukan atas hang seorang, tapi pasangan hang berdua. Dan Allah jamakkan, jamak ni maknanya himpunkan antara kamu berdua ni dalam kebaikan. Kan baik. Kalau ramai pakai doa, pak ni darah tinggi kecil mani, mulut masih subuh, Tuhan. Orang baik-baik semua pakai doa. Takkanlah seorang tak ada pak baik. Tengok, kita dapat banyak. Dapat. Kemudian kita tengok, kadang-kadang bila orang tu kahwin, dia lupa nak mendapat rahmat. Apa dia rahmat Allah? Rahmat Allah ialah suami bangun malam kejut isteri, tak bangun genji, dapat rahmat Allah. Isteri
bangun malam, kejut suami, tak bangun, renyit sebab nak sembahyang malam. Rahimallah imra'an iza staiqaza minal lail aiqaza ahlahu. Bila dia bangun malam, dia kejut keluarga dia, nak ajak sembahyang. Tengok, kejut, perbuatan kejut tu saja dapat rahmat Allah dah. Dah kalau sembahyang macam mana pula? Sembahyanglah dulu. Dan nikmat terbesar adalah nikmat suami isteri boleh sembahyang malam bersama. Jarang kita buat. Kita solo je, seorang-seorang je, sembahyang malam bersama dengan pasangan dan doa supaya kedua-dua tangan ini berpimpinan menuju ke syurga Allah. Orang yang boleh sembahyang sunat, boleh sembahyang macam ni, galiknya sembahyang fardu, dia sembahyang tak? Sembahyang. Dan bila boleh sembahyang fardu dan jaga, keluarganya akan bahagia. Sebab itu Allah kata, cerita bab cerah, kemudian dia sebut ayat hafizu ala salawati was salati wusta. Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan. Lepas pada tu cerita bab cerah balik. Kata para ulama, apa kemunasabahannya cerita bab cerah tiba-tiba masuk sepotong ayat suruh jaga berkenaan dengan sembahyang dan sembahyang pertengahan. Ulama fikir punya fikir, akhirnya mereka beri satu natijah, orang yang jaga sembahyang ni dia tak akan cerah. Tolong tanya ke pejabat Mahkamah Syariah tempat cerah tu, daftar, tanya dia soalan, ada ke tidak Pak Long dengan Mak Long malam sembahyang malam, pagi esok sembahyang berjemaah subuh, kemudian Mak Long masak nasi lemak, kemudian pukul 8 siap-siap pakaian baju, kemudian naik kereta, kemudian pergi mahkamah. Qadi tanya, ada apa? Nak cerah. Ada tak? Ada. Orang dah buat kerja gitu. Sebab kekukuhan hablum minallah menyebabkan vacuum itu syaitan tak dapat masuk. Kalau syaitan dapat masuk, perangai dia yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan, memecahkan antara seorang itu dengan isteri dia. Wasan ke syak. Ini punca. Kadang-kadang kita lupa supaya mana. Jadi nak bahagia macam mana? Kemudian tuan-tuan, kadang-kadang kita terlupa perkara yang Nabi ajar ialah kita nak jadi orang yang terbaik kepada pasangan. Terbaik ni bukan duk rekpek, tak ada kerja, bukan. Saya teringat seorang syekh tua, umur kat 90 tahun, mari ke pejabat Syekh Habib. Hamba kecil dia budak, hamba tua lagi tua. Sekarang ni kat 90, 80 lebih dah. Mari pun dia wheelchair. Mari tahun lepas. Daripada mana? Syria. Dia ni orang kanan mufti Syria dulu, Allamah Syekh Muhammad Amin Kiftaru. Nama dia Syekh Allamah Rajab Dib. Rajab Dib. Ya, dia saya banyak orang tua. Sedap cerita orang tua. Dia cerita apa? Cerita berkenaan dengan menzahirkan kalimah cinta. Dia kata ada seorang lelaki tu nikah dengan bini. Dapat bini ni duk mengadap ke bini, abang sayang kau, abang sayang kau, abang, ya Habib, ya Habib, ya Habib, ya Habib, Habibati, Habibati. Dia sebut sayang, sayang. Bini pun kata, bang, saya lapar. Tak apa sayang, saya sayang, saya sayang.
tengah balik bang, saya dah ke, tak apa saya, abang sayang kau, saya sayang saya. Pagi esok, bang saya tak tahan ni, saya sayang kau, saya sayang. Bini dia kemah baju, ambillah kesayanganmu, aku nak balik, aku lapor. Tengok, faham tak? Benda-benda asas, makan, minum, masalah keperluan, dia abaikan sekadar duk ratik kalimah sayang. Selesai dah masalah. Tak selesai. Ini masalah kita. Dia bukan macam tu. Jadi tak kena. Kadang-kadang orang tak. Ini untuk. Ini siapa apa dah tahu ni ceramah ni. Saya azam dulu ke straight lalu. Straight pun tak lama, 10 minit saya berhenti. Ada makan tak? Ada makan? Kat mana ada? Nampak penceramah je ada, orang lain ada duduk. Saya kalau orang suruh berhenti, saya suka sangat berhenti. Saya nak dengar kalimah berhenti tak? Oh, terima kasih. Saya suka sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dah masalah, cerita ni memang panjang. Sebenarnya ni pengalaman yang saya tengok. Jadi sayang ni tuan-tuan, dia lebih kepada kehidupan ni, bahagia ni. Orang panggil ngam. Ngam. Apa makna ngam? Sifat kengaman tu berlaku. Kalau tak ngam, payah. Ngam. Suka tengok. Tengok pasangan bila ngam. Jangan zahir je nampak sama. Dua-dua pakai baju sama putih, dua-dua pakai baju kuning, dua-dua pakai baju hitam, hijab sama. Semua tu. Tapi bunyi je mulut, nampak tak ngam lalu. Bunyi je mulut. Masalah. Ada 2 orang datang kat pejabat saya, insya-Allah. Macam contoh hari ni, saya diminta untuk merasmikan pelepasan 2 orang, suami dan isteri, pergi ke Mekah dengan kayu basikal. Kan cerita pelik tu. Kita pun sebelum dia pergi ke Mekah kayu basikal, dia datang jabat saya. Seorang suami dan seorang isteri. Saya cakap dengan dia, saya kata apa basikal, motosikal, sedap, perlu gendong, ikat, mudah. Tak cakap. Dia kata payung, kita masuk kat China, kena pergi ke Puspakong China pula. Jadi tak siapa aku kau tak Puspakong pas ni pula nak cari spare part payung. Kata dia dulu basikal aku. Tanyalah harga basikal berapa. Basikal dia bukan macam basikal kita, basikal dia comel sikit. Ada tadi. Ceritalah. Kata awak pergi ni berapa lama? Setahun. Sehari boleh kayuh berapa lama? Dia 50 ke 80 km lah. Dia bukan berlomba, laki bini tak berlomba. Dia snap, itu je lah. Jadi dia kata kalau boleh Datuk pergi sokongan. Kata saya sokong sangat lah. Ada orang yang minum kok, tapi berat menanam orang kata. Ramai yang basikal. Saya tengok muka-muka ni kan sebut-sebut basikal sini Kuala Lumpur pun tak sanggup. Siapa dia sanggup nak bagi RM5? Tuan-tuan kata, Ustaz, biar saya bagi Ustaz RM2. Malah aku. Tak. Tapi dia sanggup. Dan tadi selepas Jumaat, saya bertugas di Putrajaya. Kebetulan tak ada meeting, saya patah balik, saya tengok orang ramai. Oh, saya teringat, rupanya ada majlis pelancaran. Saya sempat pergi. Saya tengok, saya sampai tu baru azan, kemudian dia tengok saya, dia menangis. Saya pergi peluk dia, baca doakan dia, ramai. Mungkin TV Hijrah ada masuk tadi. Allah. Dan bila kita tengok masa dia berlepas tu, kita tengok besar kita. Ngam suami isteri tu. Tengok. Kita ingat maknanya
Suami duduk bawa, isteri duduk bonceng, ataupun isteri bawa dak dulu. Sebulan dua lepas, ada 2 orang suami isteri juga. Saya pun heran, orang ni hebat juga. Rancangan pergi mendaki Gunung Everest. Laki pun pergi mendaki, bini pun pergi mendaki. Allah, betul. Kemudian saya tengok, ya betul. Cerita bab Gunung Everest ni tinggi berapa kaki. Jadi saya dapat banyak maklumat. Orang bagi semua cerita. Jadi cerita. Ada dok hak mati seorang-seorang, ada. Macam mana tu? Ada dok menatang ni, ada. Ada dok gini, ada dok ribut pasir lah, ribut gunung, ribut salji. Allah, ada. Cerita pengalaman hak mengerti jadi. Betul ke orang mati ni orang tak ambil? Ada. Sebab apa? Sebab tak ada ni. Cerita lah. Siapa dia hak pandai ni, Sherpa. Siapa dia hak hak mula-mula daki, dia kata Edmund Hillary. Kemudian cerita habis cerita. Aku rasanya tuan-tuan saya nasihatkan, jangan mendaki Gunung Everest. Tak payah. Susah. Cara dia memang susah. Dia trekking dah. Mana cara tu lain. Saya tengok, tubuhnya tough, semangat. Tanya habis, hak paling cepat daki Gunung Everest yang tinggi tu berapa? 24 jam. Hak lama tak sebulan. Sebab dia ada lalu. Dia sama ada melalui Kathmandu, melalui Nepal, atau melalui Tibet, China. Dia ada laluan. Itu hebat. Dua-dua pun pergi ke Mekah, pergi Gunung Everest. Saya tanya, apa dia yang hebat atas? Kita bila kita naik atas tu, kita tengok hebatnya kuasa Tuhan. Saya tu gunung ni kena gini ke? Tajamnya. Dah, atas tu landai kadang-kadang. Kita je dah nampak gunung kau gini. Kalau lokal gambar gunung gini, atas tu dia dah kadang-kadang landai. Banyak boleh atas puncak. Itu biasa. Jadi benar. Itu benar. Kemudian kedua-dua ni kalau kahwin, dia bukan atas asas hak. Hakmu kena taat, hakmu kena masak, hakmu kena bayar. Main hak ni letih. Dia lebih kepada isap pengorbanan. Selama mana isteri korban kat suami, suami akan korban kat isteri. Selama mana suami korban kat isteri, isteri akan korban kat suami. Jadi asasnya isap. Isap ni maknanya pengorbanan. Dia bukan hak. Kalau hak, ini yang jadi macam sivil tu. Awak telah melanggar ni. Awak susah. Tapi tak bila berkorban. Tuan-tuan tengok sejarah isteri yang berkorban untuk suami yang luar biasa. Hari ini ada seorang isteri, suaminya sakit, paralyzed, dia sanggup berhenti kerja, dia jaga suami. Saya ni salah satu sifat saya, bukan sifat lah, saya suka makan nasi Arab. Ni muka nasi Arab orang marah. Nasi Arab yang paling saya suka makan, nasi Arab Sabah. Sabah ni dekat dengan Saibul Jaya. Bukan nak promosi, saya tak ada share pun. Tapi setakat hidup saya lah, saya ajak, tak ada seorang menolak, semua okey semua. Kalau ada sikit pun seorang tu pelik. Ada satu hari tu, satu malam tu, saya pergi sana dengan anak isteri saya. Isteri saya tunjuk, ada seorang perempuan duduk atas wheelchair. Dia tu nampak macam cacat. Nampak suami dia baik. Saya tengok memang jenis orang yang berpenyakit, macam hilang ingatan ataupun penyakit yang parah. Tu ada wheelchair duduk. Suami dia layan dia.
Suami dia tak malu, tuan-tuan. Tengok kesetiaan. Kita tengok, oh, itu orang lain lama dah pakai tinggal je lah. Tapi macam mana budi hati si suami tu? Dia layak. Oh, mesti. Sebab itu kita katakan bila Isa perempuan yang paling banyak sekali berkorban, yang paling hebat sekali, lebih pada bini kita, lebih pada mak kita, lebih pada orang lain, yang saya tahu namanya Khadijah binti Khuwailid. Cuba ambil kisah macam mana dia layan Nabi SAW. Kalau baca sejarah hidup dia, dia ni banyak terlindung. Orang tak tahu di belakang tapi macam mana dia dengan suami dia Nabi. Tapi Rasulullah dalam sejarah bersama dengan Khadijah paling puas hati. Tak tahu apa pasal, itulah yang berlaku. Puas hati sungguh. Ini Khadijah. Khadijah ni tuan-tuan ibarat zaman sekarang mak dating. Dia bukan macam orang lain. Pertama, dia orang comel. Dua, dia orang januk. Mana januk? Orang yang berketerampilan. Dia bukan selekeh, pakai baju lusuh, baju apa, jadi kembang tu. Bukan tu. Dia ini orang kemar. Dia pakai baju sutra hitam. Dia ada mas gelang. Dia tokoh koprak yang berjaya. Dia bukan ada kedai uci. Dia meniaga, dia sampai luar negara dah lama dulu. Nabi tu nak bawa dia barang dia sampai ke Syam. Mana bukan dia orang lain. Saya ingat kalau ada sekarang ni ibarat ke paling lekeh pun milioner lah. Seolah-olah macam tu. Tapi walaupun begitu, dia pilih Nabi, dia jaga Nabi. Dan dia ni jenis bukan orang yang mata diminta tak. Dia ni bukan pemikiran sempit dah, pemikirannya luas. Dan dia akan cari subjek bagaimana nak bahagiakan Nabi dalam apa-apa situasi sekalipun. Ni payah orang tu. Contohnya Nabi duduk di Gua Hira 6 bulan, pergi mari 2-3 hari, pergi mari, dapat wahyu, balik royak suruh selimut, dia selimut. Dia tengok muka Nabi dalam keadaan kebimbangan yang amat sangat. Awal-awal lagi dia potong kebimbangan. Kalla la yukhzikallahu abadan. Jangan bimbang wahai kanda, Allah tak akan hina anda. Dia beri alasan, innaka la tasilur rahim, kamu sambung hubungan silaturahim, wa tuqrid duyuf, kamu memuliakan tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu tolong orang susah semua sekali kebenaran. Apa justifikasi alasan Tuhan nak tindakan? Tak ada. Nabi gede. Tapi galiknya orang kalau bini je backing, dia tak puas hati lagi backup. Jadi Khadijah ni dia faham. Dia pergi kepada Warakah bin Naufal, sepupu dia atau anak sepupu dia, keluarga dia yang pakar dalam ilmu berkenaan kitab. Dia suruh cerita kepada Nabi apa yang berlaku. Warakah beri penjelasan. Ni namus malaikat. Tengok sejarah, tuan-tuan tahu Nabi jarang menangis. Sedih tu ada, tapi bila mati Khadijah dia menangis. Macam mana Nabi ni baik dengan Khadijah ni tuan-tuan. Antara sifat Rasulullah SAW ni dalam kitab Al-Wafa menyebut Khadijah ni ada saudara dia, adik ataupun kakak, mungkin adik lah, adik perempuan. Kalau adik Khadijah datang je rumah Nabi, suka sangat Nabi. Sekalipun selepas daripada Khadijah wafat dah, suka dia. Mungkin mengingat satu nostalgia lama dengan Khadijah. Dia sesuatu. Dan kadang-kadang ada kawan rapat Khadijah, bila datang je rumah Nabi, Nabi suka. Kawan ni
Nak Khadijah tak ada dah, suka. Dan Nabi ni tuan-tuan, kalau ada je harta, maksudnya daging kambing ke lebih sikit, dia suruh kuah bulat, dia akan letak dalam cawan-cawan ataupun bekas-bekas nak bagi kepada kawan-kawan Khadijah. Sedangkan Khadijah sudah wafat lama dah masa tu. Tu mahal. Mesti ada satu benda special yang terwujud pada Khadijah radhiyallahu anha. Saya nak cuba kaji betul-betul macam mana hebatnya Khadijah radhiyallahu anha. Yalah, kalau kita tengok memanglah luar biasa. Yalah, pilihan tukanglah Allah pilih Nabi, Allah tak pilih isteri dia dah. Mestilah tunggu. Bukan saya kata orang lain tak, tapi saya nak kalau boleh wanita jadilah macam Khadijah. Bila jadilah, kita tak jadi tapi ikut cara dia lah. Seumpamanya isteri lain semuanya bagus, semuanya baik, semuanya kuat ibadah, semua okey, tapi Khadijah ni teristimewa dalam lubuk hati Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kalau saya nak bincang panjang lagi, cukuplah tuan-tuan baca buku syurga. Saya kisahkan amat banyak kisah-kisah dalam buku ni, macam mana tip orang-orang bahagia, sejarah macam mana, termasuklah kisah-kisah luar biasa. Dan kita dengan anak-anak kita tengok bahagia kita kalau anak tak jadi. Ini dalam wasiat untuk anak tu. Dan tak lupa kita nak ajar anak kita tentang belajar ilmu, menuntut ilmu, tinta nasihat. Buku ini yang the best seller kami, yang saya karyakan di Kota Suci Makkah Mukarramah baru-baru ini, daripada kitab Ma'alim Irsyadiyah fi Sina'ati Talibil Ilmi, yang mana adab belajar ilmu. Dan soalan-soalan tu tuan-tuan boleh jawab dalam Q&A. Dan ada lagi lah bukan, sebab saya ni tak ada kerja lain, nulis tuan-tuan, jadi nulis je lah. Dan kalau tuan-tuan nak dapat masalah-masalah baru, pandangan-pandangan baru, tuan-tuan boleh tengok dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ni kita ada laman web www.pejabatmuftiwilayahpersekutuan.com.my ataupun Facebook, sebab orang tua pun ada Facebook dah ni, jangan main. Kalau Facebook ni kita ada Mufti Wilayah Persekutuan. Antara Facebook yang kita masuk setiap hari kita ni, contohnya hari ni saya ziarah, contohnya lah Mr. Oz yang mati tu. Jadi kita masukkan antaranya usul fiqh, irsyad usul fiqh. Antaranya hukum mengangkat suara semasa berzikir lepas solat, boleh tak? Yang ni kita jawab dengan dalil-dalil sekali semua sekali. Kemudian antaranya mu'alaf malu untuk solat, takut diejek oleh kaum keluarga. Macam mana kita nak buat? Antaranya hukum hak cipta mencetak balik CD ceramah, boleh ke tak? Itu antara yang kita jawab lah untuk hari ini, dan kita sentiasa update dalam jawapan. Jadi yang pentingnya sama-samalah kita muhasabah diri kita, terutamanya kita yang menjadi ketua keluarga, ibu dan bapa kepada anak-anak, untuk kita jadikan contoh dan suri teladan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sekadar itu, mohon maaf bahasa yang saya guna kasar, tak sesuai dengan khalayak sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa sabbih. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.